Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mahani binti Ibrahim dari SMK Kuban Grade 2, Kota Baru, Kelantan. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk menempuhi peperiksaan SPM pada bulan Februari nanti. Hari ini saya akan membincangkan tajuk tingkatan 4 iaitu bab yang kedua, pasaran. Kemahiran melukis keluk amat penting kepada pelajar, sama ada keluk permintaan ataupun keluk penawaran. Khususnya, kita akan melukis keluk keseimbangan pasaran. InsyaAllah, saya juga akan menyentuh serba sedikit berkaitan dengan pemarkahan yang akan diperolehi oleh pelajar nanti. Jom kita mulakan. Okey, mari sama-sama kita melihat soalan yang saya paparkan di depan. Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan sama-sama kita membaca soalan. Seperti sebelum ini saya sudah bagi tahu pelajar, saya galakkan pelajar menggaris kata kunci dan juga kehendak soalan. Okey, jom kita garis. Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan hukum permintaan. Okey, bantuan gambar rajah yang sesuai, jelaskan hukum permintaan. Bermakna bila gambar rajah, kita perlu membuat keluk DD. Okey, keluk DD. Dan mesti dikaitkan dengan hukum permintaan. Okey, kita lihat. Pelajar sepatutnya boleh melukis keluk sebegini. Okey, bagaimana kita nak memulakan? Langkah pertama, lukis dahulu paksi. Okey, labelkan harga, kuantiti dan mesti ada unit. Dan manakala bagi harga mesti ada RM. Okey. Jangan lupa titik origin. Ketiga-tiga ini pelajar akan dapat 2 markah. Tanpa titik origin, pelajar tidak akan dapat markah. Dengan kata lain, pelajar akan kehilangan 2 markah. Okey. 2 markah. Saya tanda di sini. Okey, seelok-eloknya pelajar letak 3 tingkat harga. Okey, saya conteng di sini supaya pelajar lebih jelas. Okey, 3 tingkat harga. Di sini sepatutnya RM2. Okey, kalau pelajar buat di sini, okey, ada 3 tingkat harga di sini. RM3 di sini. Sebab daripada rajah ini kita akan bincangkan hukum permintaan. Dia nak kita jelaskan hukum permintaan. Okey, boleh dijadikan sebagai RM ini, RM RM4 sebagai harga asal. Okey, harga asal. Jadi pelajar akan menerangkan pada harga RM4, kuantiti diminta adalah 50. Apabila harga meningkat. Okey, meningkat. Bila meningkat, bermakna tak boleh guna penak panah ni. Guna di sini. Apabila harga meningkat, bermakna kuantiti diminta berkurangan menjadi 30 unit. Okey. Dan sebaliknya, jika harga jatuh. Okey, saya akan tukar pen. Okey, saya akan buat warna purple. Jika harga jatuh menjadi RM3, kuantiti yang diminta adalah 60. Okey, kuantiti diminta adalah 50. Maaf, 50. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa hukum permintaan menyatakan bahawa semakin harga meningkat, kuantiti diminta berkurangan. Okey, sebaliknya jika harga jatuh, kuantiti diminta semakin meningkat. Okey, pelajar akan dapat 6 markah. Okey, di situ. Okey, untuk keluk sahaja, pelajar perlu melabel. Okey, perlu ada label dan 3 titik
di sini untuk menunjukkan 3 tingkat harga. Okey, pelajar perlu menguasai betul-betul cara melukis keluk. Okey, jangan lupa mesti ada unit untuk kuantiti dan mesti ada RM untuk harga. Okey, jom kita melihat soalan seterusnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana keluk permintaan pasaran. Okey, baca soalan, garis kata kunci dan kehendak soalan. Jadual berikut menunjukkan kuantiti permintaan rosa dan Mila untuk suatu barang di pasaran. Okay. Dia bagi kepada kita jadual, harga RM2, RM4, RM6 dan kuantiti rosa serta kuantiti permintaan oleh Mila. Okey, soalan 3. 1. Berapakah kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga RM4? Okey, di sini kita boleh terus. Okey, saya tukar pen sebab tak nampak. Okey, di sini kita boleh terus lihat daripada jadual sebab dia nak pada harga RM4. Ambil harga RM4, campur sahaja dua ni, maka kita akan dapat permintaan pasaran ialah 50 unit. Okey, itu untuk satu markah. Okey, soalan 3, pecahan 3, 2 Roman. Dengan menggunakan kertas graf, lukis pembentukan keluk permintaan pasaran. Pelajar mesti menggunakan kertas graf. Okey, kalau tak ada kertas graf dalam buku jawapan awak, boleh angkat tangan minta dengan pengawas. Okey, minta lukis pembentukan keluk permintaan pasaran. Diperuntukkan di situ 4 markah dan pecahan yang ketiga bagi soalan ini ialah jelaskan. Okay, dia minta kita jelaskan pembentukan keluk permintaan di 3.2. Okay, 4 markah diperuntukkan. Okay, jom kita lihat bagaimana sepatutnya kita melukis. Okey, yang saya paparkan di sini, kita menggunakan satu paksi sahaja. Yang mana dalam ni ada permintaan, keluk permintaan Mila, keluk permintaan Rosa dan juga keluk permintaan pasaran. Okey. Tadi kita sudah jawab soalan yang pertama. Okey, dia tanya pada harga RM4 kita dah dapat 50 di situ. Okey, markah satu markah itu sudah kita dapat. Okey, 30 tambah 20. Maka kita dapat 50 unit permintaan pasaran pada harga 4. Okey, sekarang kita nak melukis keluk permintaan pasaran. Seperti selalu, pastikan apabila kita mulakan paksi, mesti ada titik origin, mesti ada kuantiti dengan unit, okay, dan juga label harga. Mesti ditulis RM. Okey, pelajar perlu melukis satu persatu. Jangan ambil pada harga 2, ambil permintaan Rosa, ambil permintaan Mila. Jangan buat begitu sebab ia akan mengelirukan pelajar. Selesaikan dahulu keluk permintaan Rosa ataupun selesaikan dahulu keluk permintaan Mila mengikut tingkat harga. Okey. Disebabkan dalam jadual itu adalah permintaan Rosa terlebih dahulu, kita mulakan Rosa pada harga RM2. Permintaan Rosa adalah 4. Okey, pangkah di sini. Pada harga RM4, permintaan Rosa 30 unit. Dan pada harga RM6, permintaan Rosa adalah 15. Okey. Pelajar perlu menanda titik itu. Ambil pembaris, garis. Seperti yang saya sudah gariskan di situ. Okey, sekarang perlu labelkan dulu keluk permintaan Rosa, iaitu DR. Okay, supaya selepas ini kita membentuk keluk permintaan Mila, kita tidak akan tertukar di situ. Okey, kita pergi kepada permintaan Mila pada harga RM2, permintaan Mila ialah 30. Tanda di situ,
harga RM4, permintaan Mila 20 dan pada RM6 permintaan Mila adalah 5. Ambil pembaris, garis. Saya tidak galakkan pelajar freehand. Maksudnya tidak menggunakan pembaris. Guna tangan begitu, saya tak galakkan. Lebih selamat pelajar ambil pembaris dan garis titik-titik supaya permintaan itu dibentuk. Okey, keluk permintaan dibentuk. Okey, sekarang kita akan melihat keluk permintaan pasaran di lukis. Okey. Lagi selamat pelajar conteng di kertas soalan itu. Okey, tunjuk begitu. Okey, sini 50. Maksudnya yang saya tandakan dengan pen merah itu ialah permintaan pasaran setelah dicampur permintaan Rosa dan juga permintaan Mila. Okey, di sini 20. Okey. Jadi sekarang pelajar boleh mulakan label. Okey, titik dahulu. Pada harga RM2, kuantiti permintaan pasaran 70 unit. Harga 40, kuantiti permintaan pasaran RM50. Dan pada harga RM6, kuantiti permintaan pasaran 20. Okey. Okey. Labelkan juga setiap titik itu A, B, C. Okey. Labelkan juga DP dan saya dah tinggal di sini. Okey, labelkan di sini permintaan pasaran. Okey. Okey. Sekarang kita dah selesai. Pecahan 2 itu Roman kita dah selesai. Kita nak jelaskan sekarang bagaimana kita nak jelaskan pembentukan keluk. Okey, pelajar perlu menerangkan setiap harga. Okey, pelajar sepatutnya mulakan pada harga RM2, permintaan Rosa ialah 40 dan permintaan Mila ialah 30. Maka permintaan pasaran adalah 70. Dilabel dengan titik A. Okey. Apabila harga meningkat, permintaan Rosa berkurangan menjadi 30. Permintaan Mila 20, maka permintaan pasaran 50. Dilabel dengan titik B. Oh, sorry. Okey, dilabel dengan titik B. Dan yang terakhir, apabila harga meningkat lagi, kuantiti permintaan bagi Rosa dan Mila semakin berkurangan, iaitu 15 dan 5 menjadikan permintaan pasaran adalah 20. Dilabel dengan titik C. Okey. Apabila titik ini disambungkan, itu ayat yang sepatutnya pelajar tulis. Apabila titik-titik ini disambungkan, iaitu titik A, B dan C disambungkan, maka terbentuklah keluk permintaan pasaran. Okey? Jadi, saya harap pelajar faham. Mesti ada apabila titik-titik ini disambungkan, itu A, B dan C, maka terbentuklah keluk permintaan pasaran. Okey, kita dah settle. Ada satu lagi cara pelajar boleh melukis keluk permintaan pasaran. Okey, seperti mana yang ditunjukkan dalam buku teks awak. Ini. Dia menggunakan 3 paksi. Okey, paksi untuk permintaan Rosa, satu paksi untuk permintaan Mila dan satu lagi paksi untuk permintaan pasaran. Pelajar mesti melukis secara mendata begini. Okey? Dan dia mesti berada dalam 3 serangkai begini. Tidak boleh dipecahkan. Jika pelajar melukis, okey, saya conteng di sini ya. Jika pelajar melukis, okey, sini satu keluk di Rosa dan 2 lagi pelajar letak di bawah. Okey, pelajar tidak akan dapat markah penuh. Samalah juga atau dia buat, okey, awak buat 2 keluk di atas, 1 di bawah. Tidak boleh markah penuh. Jadi saya tak galakkan pelajar buat begitu. Pelajar boleh melukis cara begini ataupun cara begini di atas satu paksi. Okey, saya harap pelajar dapat menguasai bahagian pembentukan keluk permintaan. Okey, sekarang kita pergi kepada keluk penawaran.
Okey, berdasarkan soalan yang saya paparkan di depan ini, dia bantu kita dengan memberi jadual. Okey, baca soalan baik-baik supaya pelajar tidak berlaku kekeliruan ataupun tersalah titik. Okey, jadual berikut menunjukkan harga dan kuantiti ditawar bagi suatu barang. Okey, harga dan kuantiti ditawar. Okey, dia bagi kepada kita harga semakin meningkat, kuantiti yang ditawarkan semakin meningkat. Bermakna betul. Semakin meningkat harga, semakin banyak kuantiti ditawarkan oleh firma. Itu adalah hukum penawaran. Okey, soalan hendakkan kita lukis kelok penawaran bagi barang tersebut di atas kertas graf. Okey, kertas graf. Jangan lukis tanpa kertas graf. Okey, mesti di atas kertas graf. Dan yang kedua, dia minta kita jelaskan pembentukan kelok pada 3-1. Okey, seperti tadi juga. Okey, jom kita lihat. Okey, ini dia. Dia lukis kelok and then dia nak kita jelaskan. Okey, mesti berdasarkan jadual. Okey, tadi soalan permintaan tadi dia tidak bagi jadual kepada kita. Kita mesti membentuk sendiri. Tapi sekarang soalan ini dia bantu kita dengan memberi jadual. Okey, pada harga 3, kuantiti ditawar adalah 30. Okey, ingat paksi mesti ada titik origin. Selalu sahaja pelajar akan tertinggal. Pelajar akan rugi 2 markah di situ. Paksi sahaja bila ada harga, ada RM, ada kuantiti, ada unit dan ada titik origin, awak akan dapat 2 markah di situ. Okey, 2 markah di situ. Okey, tingkat harga. Soalan bagi kita 3 tingkat harga. Okey. Harga RM3, kuantiti ditawar adalah 30 unit. Labelkan dengan titik A. Okey. Harga meningkat RM5, kuantiti ditawar adalah 50 unit. Naikkan label. Dan pada harga 7, kuantiti ditawar 120 di sini sepatutnya. Okey, saya salah di sini 120. Okey. Satu perkara yang perlu saya ingatkan pelajar ialah di sini soalan tidak bagi skala. Okey, pelajar perlu membentuk skala yang seragam. Okey, skala yang seragam. Kalau tengok di hadapan, seragam ke tidak? Yang saya ni. Okay, kalau saya tak sini 10, sini 20, 30, 40, 50, 60. Okey, setakat ni seragam. Tapi di sini tak seragam kan? Tak seragam di sini. Sedangkan permintaannya ialah, penawarannya ialah 120. Bermakna skala mesti seragam. Okey, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Untuk kelok bahagian paksi harga sudah seragam. Cuma kuantiti tidak seragam. Jadi elakkan, pelajar mesti menggunakan skala yang seragam. Bermakna pelajar mesti panjangkan lagi supaya menjadi 120. Okey? 50, 60, 70, 80, 90 sampai ke 120. Okey, setengah pelajar dia takut straight kelok dia tu tidak straight. Okey, tak apa. Kalau daripada sini kita straight begini, dia akan jadi begini. Okey, masih diterima sebab kita menggunakan skala yang seragam. Okey, seperti tadi. Okey, ingat di sini ya, saya andaikan di sini tu 120, tapi pelajar kena ingat mesti seragam. Okey. Bagaimana nak jelaskan pembentukan kelok? Seperti tadi juga, bila kita nyatakan apabila titik ini disambungkan, A, B, C disambungkan, maka terbentuklah kelok penawaran. Okey, terbentuklah kelok penawaran suatu barang. Okey, saya harap pelajar dapat menguasai bahagian melukis kelok penawaran. Okey, jom kita lihat pembentukan kelok
penawaran pasaran. Okey, sama seperti tadi juga, dalam satu paksi ada 3 kelok, iaitu firma yang pertama, firma yang kedua, dan bila mencampur secara mendata dua-dua, kita akan dapat penawaran pasaran. Okey, tekniknya sama seperti kelok permintaan pasaran tadi, cuma kita kena mengikut hukum dia. Okey, kalau di sini 20 tambah 25. Jadi 45. Okey. Okey, saya tidak akan mendalami bahagian ini sebab bagi saya bila kita sudah menguasai cara melukis kelok permintaan pasaran, secara automatik pelajar akan dapat melukis kelok penawaran pasaran. Okey, pelajar masih lagi boleh melukis dengan menggunakan 3 paksi. Okey, firma pertama, firma kedua, dan juga kelok penawaran pasaran. Sama juga seperti tadi, pelajar mesti membentuk skala itu mesti seragam. Okey, seragam. Okey, kita pergi kepada keseimbangan pasaran. Okey, keseimbangan pasaran ada beberapa perkara yang perlu saya memberi penekanan. Okey, sebab pelajar mesti pastikan titik keseimbangan berapa. Kalau rajah yang saya bagi ini, titik keseimbangan dia berada di E. Okey, pelajar mesti kena pasti. Harga keseimbangan berapa? 4. Kuantiti keseimbangan berapa? Di sini. Berapa? 50. Okey, harga keseimbangan RM4. Okey, 50 unit. Okey. Situasi kedua, berlaku ketidakseimbangan. Okey. Di mana itu berlaku ketidakseimbangan? Sama ada pada harga 2 ataupun pada harga RM6. Okey, kita lihat dahulu pada harga RM2. Okey, kita lihat berapa jumlah permintaan. Okey, jumlah permintaan di sini ialah 70. Okey, 70. Jumlah penawaran di sini 20. Bermakna permintaan lebih daripada penawaran. Maka berlakunya lebihan permintaan. Berapa? Tolak saja 70, tolak 20, maka kita dapat 50. Okey, saya galakkan pelajar bila keluar soalan begini, tulis. Okey, tulis. Jangan tak tulis. Lebih selamat kita bagi tahu berapa jumlah permintaan, berapa jumlah penawaran dan lebihan permintaan tu berapa. Jangan hanya sekadar bagi tahu pada harga RM2 berlaku lebihan permintaan tanpa meletakkan jumlahnya. Pelajar kemungkinan besar akan rugi markah lah, tidak akan diberi markah. Jadi lebih selamat pelajar menulis nilai lebihan itu. Okey, sekarang kita lihat pula pada harga RM6. Okey, pada harga RM6 berlaku ketidakseimbangan. Okey, kita lihat berapa permintaan. Berapa jumlah permintaan? Pelajar perlu rujuk kelok ya. Okey, 30. Okey, tulis 30. 30 unit. Jumlah penawaran. Okey, penawaran. Okey, 80. Bermakna penawaran lebih banyak daripada permintaan. Maka berlakunya lebihan penawaran sebanyak 50. Okey, itu asas bagi keseimbangan pasaran dan juga ketidakseimbangan pasaran. Pelajar mesti tahu 3 perkara di situ. Okey, satu, keseimbangan pasaran, berapa titik keseimbangan, berapa harga keseimbangan dan berapa kuantiti keseimbangan. Jika berlaku ketidakseimbangan, ada 3 perkara juga. Berapa jumlah permintaan, berapa jumlah penawaran dan lebihan berapa. Kita mesti nyatakan. Okey, jom kita lihat soalan. Okey,
Jadual berikut menunjukkan kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran suatu barang di pasaran. Okey, dia bantu kita dengan jadual iaitu pada harga 30, 40 dan 50, permintaan pasaran berapa dan penawaran pasaran dia bagi. Okey, dia minta kita lukis kelok keseimbangan pasaran. Lukis kelok keseimbangan pasaran di atas kertas graf. Ingat, kalaulah buku jawapan awak itu tidak disertakan kertas graf, sila angkat tangan, minta dengan pengawas peperiksaan dengan graf, mesti awak lukis pada graf. Okey? Okey, dan dia nak juga kita tentukan harga dan kuantiti keseimbangan. Jelaskan keadaan pasaran pada tingkat harga 30. Okey, ingat garis kehendak soalan, kata kunci yang perlu kita bagi penekan. Okey, jom kita lihat macam mana rajah dia. Okey, ini rajahnya. Okey, kita lukis. Ingat, titik origin. Bila siap lukis paksi untuk kuantiti, terus tulis label kuantiti, ada unit. Titik origin, paksi harga, ada RM. Dua markah di situ. Okey. Sekarang kita akan lukis. Selesaikan dahulu kelok permintaan pasaran. Selepas kita selesaikan, kita label dia. Jangan pelajar buat pada tingkat harga 30, kelok permintaan pasaran berapa, permintaan penawaran pasaran berapa. Elakkan buat serentak begitu. Sebab kecuaian kemungkinan besar akan berlaku. Selesaikan dahulu kelok permintaan pasaran. Pada harga 30, kuantiti diminta, okey, kuantiti permintaan pasaran adalah berapa? 160. Pada harga 40, permintaan pasaran 130. Okey. Dan pada harga 50, permintaan pasaran adalah 70. Okey. Tanda begitu, ambil pembaris garis seperti mana saya garis warna hitam dan labelkan D. Okey. Seterusnya kita akan labelkan pula titik bagi harga 30. Penawaran pasaran 30, harga 30, 40 unit kuantiti ditawar. Okey, dan pada harga 40, 70 kuantiti ditawar. Okey, kuantiti ditawar ke penawaran pasaran? Ingat kuantiti penawaran pasaran. Dan pada harga 50, penawaran pasaran adalah 130. Ambil pembaris garis seperti mana saya hitamkan itu dan labelkan dia titik. Okey, labelkan untuk kelok penawaran pasaran dengan SS. Okey. Hasilnya kita akan dapat titik keseimbangan. Okey. Keseimbangan pasaran ialah pada titik E apabila kelok permintaan pasaran bersilang dengan kelok penawaran. Okey, titik keseimbangan dicapai apabila kelok permintaan pasaran bersilang dengan kelok penawaran pasaran. Harga keseimbangan, okey, tarik di sini pelajar perlu tunjukkan. Okey, 45. Okey, ini harga keseimbangan. Kuantiti keseimbangan di sini. Okey, lari dah ni. 40, 80 di sini. Okey, raja saya lari sikit. Okey, di sini. 80, 100, 120. Okey, betul. Sini 100. Okey, dah selesai kita lukis. Tentukan harga dan kuantiti keseimbangan barang. Okey, harga dia RM45. Okey, dan kuantiti keseimbangan 100.
Okey, pelajar akan dapat 2 markah di situ. Okey, sekarang jelaskan keadaan pasaran barang tersebut pada tingkat harga 30. Okey, dia nak harga 30, tarik. Okey, ni 30. Seperti yang saya nyatakan tadi, permintaan berapa? Permintaan kita adalah 160. Penawaran kita berapa? Penawaran kita 40. Bermakna berlaku lebihan. Mana yang lebih banyak? Permintaan kan? Bermakna lebihan permintaan. Sebanyak mana? Tolak saja 160, tolak 40. Maka kita akan dapat 120. Okey. Okey, pelajar akan dapat 3 markah di situ. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk bahagian keseimbangan pasaran, ketidakseimbangan pasaran. Apa yang penting untuk kemahiran melukis keluk ini, seperti yang telah saya nyatakan tadi, label perlu ada, titik origin mesti ada, paksi sahaja 2 markah diperuntukkan di situ. Okey, 2 markah diperuntukkan di situ. Jadi, pelajar sekalian, saya amat berharap pelajar dapat kemahiran melukis keluk permintaan, keluk penawaran dan juga kedua-dua keluk pasaran bagi permintaan dan pasaran. Okey, bagi keluk keseimbangan juga saya mengharapkan pelajar dapat melukis dengan baik, dan seperti tadi saya bagi tahu, jangan lupa paksi mesti dilabel, titik origin mesti dilabel agar pelajar mendapat markah yang penuh. Okey, pelajar boleh mengulang kaji dengan melukis, sentiasa melukis keluk, sama ada keluk permintaan, keluk penawaran ataupun keluk pasaran keseimbangan ini, mesti sentiasa lukis. Carilah soalan mana-mana yang boleh dijadikan sebagai latihan. Saya percaya cikgu-cikgu semua sudah memberi bekalan yang cukup untuk semua pelajar membuat latihan di rumah. Jadi pelajar boleh meneruskan latihan di rumah, dan jika perlu bantuan, bolehlah menghubungi guru masing-masing untuk lebih detail lagi. Jadi saya rasa hanya setakat itu sahaja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.